Nama saya Dr. Manimala Seri Naika. Saya seorang pakar perubatan bidang histopatologi dan juga ahli statistik. Saya nak tanya kerajaan dua soalan. Pada masa vaksin mRNA ini dikeluarkan, kami dibagi tahu semua kajian telah dibuat. Vaksin ini tidak akan memasuki nukleus sel kita dan tidak boleh menjadi DNA. Tetapi 2-3 hari sebelum ini kita dapat kajian baru yang vaksin ini boleh masuk ke dalam nukleus sel dan boleh menjadi DNA. Right? Kenapakah kajian ini tidak dibuat lebih awal dahulu sebelum berjuta-juta Malaysian mendapati vaksinasi ini? Okey, ini menjadi satu kesalahan informed consent. Sebelum kita mengambil vaccination, kita harus diberi peluang untuk informed consent. So bila kita tidak dibagi tahu ini, itu bukan informed consent lagi. Dan yang kedua, untuk Akta 342 ini, saya membantah atas dua kadar. Yang pertama, kuasa mutlak, okey, dibagi kepada pegawai. Okey, sebagai pakar perubatan, saya ingin membagi tahu anda, kita sebagai doktor, kita boleh membuat diagnosis yang salah. Kita boleh membagi anda rawatan yang salah. We can injure you and we can cause you death. Right? So bagaimanakah seorang boleh dibagi kuasa mutlak sebagai itu? Sepatutnya mesti ada panel of specialists sebelum anybody ditahan untuk quarantine, untuk for a long period. Right? We cannot trust doctors. I'm a doctor, I'm a specialist. Saya membagi tahu sekarang, kita tak boleh trust sebab medical science evolves. Okay, it evolves from time to time. Ramai doktor dia sudah lama ketinggalan bidang sains. Dia tidak tahu what is happening now on the frontiers of science. Macam mRNA ini, banyak pakar di Malaysia membagi tahu kita jangan takut, tak masuk nukleus, tak menjadi DNA. Sekarang andaian itu adalah salah. Right? Yang kedua, fine yang sebesar begini. In public health, we know that the most important determinant untuk kesihatan adalah status kewangan kita dan stres. Kalau seseorang yang goreng pisang ke tepi jalan ke, buat kuih tiaw ke, tiap-tiap hari dia nak keluar dari rumah, dia takut dia kena saman RM100,000, dia kena masuk penjara. Apa akan status dia kalau dia disaman RM100,000 atau masuk ke penjara 7 tahun? Kerana kedua-dua pun boleh berlaku. Right? So this Akta 342 ini is not a public health law in its current form. It has to be reworked. Okay? Itulah yang saya ingin bertanya kepada kerajaan, that undang-undang ini dan isu vaksin ini kami harus dibagi keterangan yang lebih lanjut. Terima kasih. Tapi 2-3 hari sebelum ini kita dapat kajian baru yang vaksin ini boleh masuk ke dalam nukleus sel dan boleh menjadi DNA. Right? Kenapakah kajian ini tidak dibuat lebih awal dahulu sebelum berjuta-juta Malaysian mendapati vaksinasi ini? Okay, ini menjadi satu kesalahan informed consent. Video singkat ini untuk tujuan menerangkan sebab-sebab yang mungkin menjadi dasar protes vaksin yang baru-baru ini tercetus di negara-negara seperti Kanada, US dan Australia. Untuk memberi informed consent atau persetujuan termaklum untuk menerima ubat atau vaksin, syarat-syaratnya ialah penerima mesti diberi keterangan mengenai adakah vaksin diperlukan, adakah vaksin selamat dan adakah vaksin efektif mengikut profilnya sendiri. Kerana ada banyak perbezaan risiko gejala C19 di antara nenek yang berusia 80 tahun dan cucu yang berusia 8 tahun. So, adakah vaksin diperlukan untuk orang yang muda dan sihat? Untuk menjawab itu, kita kena tahu tentang gejala teruk dan kadar gejala teruk akibat jangkitan COVID-19
COVID-19, contohnya multisystem inflammatory syndrome, kemasukan ICU dan kematian. Dan kita kena pasti kadar gejala teruk melalui registry gejala teruk, dan juga kita kena ada kadar infection rate dan ratio dan bukan case ratio. So, adakah vaksin selamat? Vaksin seperti mRNA dan vektor ini sangat baru walaupun menggunakan platform yang lama. Data untuk kesan sampingan jangka masa panjang belum ada. Contohnya, walaupun myokarditis selepas vaksin dikatakan ringan dan cepat sembuh, tapi kesan jangka masa panjang baru disiasat oleh US CDC dan belum diketahui lagi. Untuk menentukan vaksin selamat atau tidak memerlukan sistem laporan AEFI yang mandatory untuk memaksa pengamal perubatan untuk membuat laporan AEFI dan melengkapkan database AEFI. Juga diperlukan kepakaran perubatan yang khusus untuk mengiktiraf vaksin injury. Tanpa kedua ini, mangsa mungkin tidak mendapat wang pampasan atau ganti rugi dan mangsa baru mungkin diwujudkan kerana alahan contraindication kepada pemberian vaksin tidak boleh dikenal pasti dengan cepat. Jadi, kenapa pengamal perubatan mungkin takut kepada syarikat farma dan tidak selesa memburukkan produknya yang ada hak cipta terpelihara patent? Dan kenapa ada kemungkinan semua kesan buruk serius mungkin diiktiraf ke barang kalian untuk menjaga periuk nasib pengamal perubatan sendiri? Untuk menjawab soalan ini, kita kena pergi ke laman web badan seperti Department of Justice the United States. Di sini kita boleh melihat yang ada banyak kes sivil dan kriminal melibatkan syarikat farma. Dan dari satu kes di Mahkamah Tinggi Australia, kita pun dapat tahu yang syarikat farma ini akan cuba mengganggu dan memburukkan pengamal perubatan yang cuba menimbulkan isu keburukan produknya. Dan dari segi rakyat pun, kita mendapat tahu yang reputasi syarikat farma ini tidak begitu baik. Jika kita tidak ada data yang lengkap, maka jadilah kita tidak boleh memberi informed consent yang sah. Dan rakyat juga mungkin keliru sebab ada messaging yang bercangah-cangah. Seperti ada negara yang memberi vaksin kepada kanak-kanak, tapi ada juga negara maju seperti Sweden yang enggan memberi vaksin kepada kanak-kanak. Ada negara yang memberi 2 atau 3 dos untuk remaja, dan ada juga negara seperti Hong Kong yang enggan memberi lebih daripada 1 dos untuk remaja. Ada juga doktor yang kata kita perlukan dos kedua atau dos ketiga, dan ada juga doktor yang sangat masyhur seperti Paul Offit yang juga telah mencipta vaksin rotavirus sendiri, enggan memberi booster kepada anak lelakinya yang muda. Dan ini juga kekeliruan ini juga muncul kerana anggaran AEFI ini sangat jauh berbeza mengikut negara. Macam myokarditis ni data menunjukkan 1 per million, manakala US FDA sendiri berkata dia adalah 65 per million, dan data dari Israel kata kemungkinan 100 per million, dan data dari negara Asia sebagai Hong Kong berkata mungkin 370 semilion. Data-data yang bercangah-cangah ini mengundang kekeliruan. Adakah vaksin efektif? Di sini pun kita melihat yang walaupun negara seperti Israel memberi dos keempat, masih dilaporkan yang ia tidak begitu efektif untuk Omicron. Kesimpulannya, maklumat terperinci untuk risk benefit tidak begitu lengkap. Vaksin ini tidak menghalang jangkitan atau sebaran virus, cuma kurangkan kadar, dan itu pun dengan kaedah yang menurun dengan masa. Jadi, merata negara-negara rakyat mula protes vaksin mungkin kerana kecewa dengan kecuaian pengamal perubatan yang tidak berusaha mendapat data yang selengkap mungkin, kecewa dengan kurang kepakaran di antara pengamal perubatan yang tidak mempunyai kepakaran khusus untuk mengesahkan vaksin injury dan memudahkan penerimaan pampasan ganti rugi oleh mangsa. Dan ramai rakyat juga mengesyaki yang pengamal perubatan ada konflik of interest kewangan dengan syarikat farma yang telah menjadi perkara yang biasa. Maka mungkin rakyat-rakyat ini mengharap yang kerajaan memulakan inkuari terhadap kelakuan pengamal perubatan dan kelemahan sistem dan infrastruktur perubatan dalam isu vaksin ini. Sekian, terima kasih.